sekarang. Banyaknya amal-amal yang baik itu adalah dulu berbanding dari sekarang, sedangkan dulu lebih sukar berbanding dengan kemudahan yang ada pada zaman kita. Contoh, orang yang nak bangun di waktu malam. Di zaman dulu, kalau dulu pun kita pun ada rumah kampung, kita tengok tandas pun kat luar. Kadang-kadang air tak ada, kena ambil kat sungai, kat terini. Tapi boleh bangun tahajud. Sebab apa? Dah siap-siap ambil, tak apa, dengan sejuknya, dengan suasana. Tapi hari ini tandas dalam bilik, ada pemanas air kalau sejuk, lagi tak boleh bangun. Zikir, bacaan Al-Quran. Kalau dulu nak baca Al-Quran, mereka nak, kalau orang perempuan khususnya, nak uruskan rumah tangga ni, kalau nak buat roti, kena giling gandum sendiri. Sayyidah Fatimah dia giling gandum sendiri sampai kasar tangan dia. Giling gandum, dah jadi halus, kemudian dia ayak, kemudian setelah itu kemudian uli dengan tangannya, kemudian dibakar pula. Masa. Sebab tu ketika mana dia minta kepada Rasulullah, nak minta kepada Rasulullah bantu, Nabi ajarkan dia zikir. Sebab tak dijamin, kalau ada pembantu pun boleh menambah amal. Dan buktinya pada hari ini, pembantu ada, amal meningkat tak? Wallahu a'lam. Peralatannya tak payah giling dah, tekan je, dah hancur dah. Kan? Ataupun lebih cepat lagi, tak payah nak tekan tak itu, kita pergi bayar je dapat makanan. Cepat lagi. Tapi masa untuk baca Al-Quran bila? Tak ada pula masanya. Baca untuk berzikir selawat kepada Nabi, tak ada masa pula. Bukan bermakna yang kita selalu anggap, oh dunia yang kita ada ni, kemudahan kita berada dalam, sebenarnya dia lebih membawa, menduga kepada kita. Dan kalau salah caranya, dia akan menjauhkan kita, bukan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu menjadi perbandingan sehingga menjadi kesombongan, kita sebut kata. Bahkan itu menjadikan hasad dengki di antara manusia dengan kemudahan yang ada. Maka ini yang kita kena betulkan. Tempat dunia ini laibun walahun, wazinatun, dan dia juga adalah hanya perhiasan. Perhiasan ni maknanya benda yang hias nampak cantik, tapi pada akhirnya tak ada apa-apa pun. Yang ini yang perlu untuk kita pandang dunia. Begitu juga pandangan Nabi SAW. Serta Nabi mengatakan, sesungguhnya dunia ini adalah seumpama tidak mempunyai nilai walaupun seberat sayap nyamuk. Kalaulah sekiranya dunia ini ada nilai walaupun seberat sayap nyamuk, pasti Allah tak akan memberikan setitis air pun kepada orang kafir. Maksudnya kalau ada niat, ada nilai baik, Allah bagi kepada orang Islam, orang mukmin. Tapi kalau tak ada nilai, maka Allah bagikan hatta kepada orang kafir. Hari ini banyak untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tak ada nilai. Dan seterusnya disebutkan bahawa dunia sijnul mukmin wal jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara kepada orang yang beriman dan juga merupakan syurga kepada orang-orang kafir. Tapi bukan bermakna kita nak hidup susah. Kita boleh untuk duduk dalam keadaan selesa, akan tetapi keselesaan itu tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita kena betulkan. Jadi ada tajuk khusus nanti kalau boleh diperbincangkan, macam mana pandangan kita kepada dunia. Macam mana kita nak letakkan pandangan yang betul kepada dunia ini. Kita tak boleh nak lagi daripada dunia ini. Memang kita duduk pada dunia. Dan kita duduk pada zaman ini, nak buat macam mana? Kita tak pernah duduk zaman, kita nak duduk zaman Rasulullah SAW. Tapi kita nak betulkan pandangan kita kepada dunia, khususnya pada zaman kita ini yang begitu mencabar. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab para salafun salih khususnya, membicarakan tentang tercelanya dunia. Ini bab yang sangat
tidak disukai oleh silibus yang sangat cuba untuk dibuang. Kenapa? Sebab ada mengatakan perbincangan itu atau tajuk itu akan menyebabkan umat Islam akan lemah. Orang Islam tidak akan dapat menguasai dunia. Orang Islam akan mundur dengan sebab tajuk itu. Seperti mana dulu ada mengatakan kalau cakap pembicaraan tentang mati, itu akan menyebabkan orang Islam akan mundur. Sebab apa? Asyik takut mati je, akhirnya tak nak buat kerja, tak apa semua. Tak. Sebenarnya kalau orang itu kenal hakikat dunia, orang itu tahu bahawa dia akan mati, sebenarnya lebih lagi umat Islam itu akan lebih maju dan lebih hebat. Sebab apa? Kalau seorang mukmin itu sedar dia akan mati, pasti dia tidak akan berbuat khianat, pasti dia tidak akan rasuah, pasti dia tidak akan pecah amanah, pasti dia tidak akan melakukan perkara-perkara mungkar, pasti dia tak akan melakukan fasad fil ardi. Kan? Tapi oleh kerana dia tak ingat mati, dia rasa dia akan hidup, maka dia buat kemungkaran kat dunia ini, menyusahkan kepada orang lain. Dan juga kerana dia tak tahu hakikat dunia ini sebenarnya adalah sementara, bermakna akhirnya dia akan tamak, menjadi orang yang tamak. Ya, ini yang perlu untuk kita. Jadi kena bincang nanti macam mana agaknya kita nak berhadapan dengan dunia. Kena panggil betul-betul ahli, bukan ahli dunia lah, kena panggil ahli akhirat. Kan? Orang yang ahli akhirat betul dia cerita, baru dia sedarkan kita apa dia makna dunia itu dan hakikat dunia, dan macam mana yang disebutkan tadi ini, kita hidup dunia untuk mendapat hasil di akhirat. Sebab Nabi kata al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'da mautih, wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi amani. Orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa muhasabah diri dia, dan dia beramal untuk amalan yang menyelamatkan dia setelah mati. Itu orang bijak. Tapi orang yang tak bijak ini, kata Nabi, iaitu orang yang mengikut hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kosong terhadap rahmat Allah. Nanti Allah akan bagi dia, nanti Allah, seperti mana tadi yang disebutkan Sahibul Jannatain tadi, kalau aku mati pun kena harta aku yang banyak ini, dengan ni aku akan punya kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena hati-hati betul. Ya. Jadi ini yang perlu untuk kita fahami di dalam apabila kita sebut tentang syirik yang tersembunyi, terkandung dalam sifat-sifat madmumah yang ada, yang mana ini termasuk dalam sifat-sifat takabur, boleh menjadikan seseorang itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sifat riya, khususnya yang disebutkan oleh Nabi sebagai syirk khafi. Begitu juga dengan sifat yang disebutkan hasad, dengki, tamak. Semua itu ujub, semuanya itu adalah merupakan daripada perkara yang boleh menuju kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka punca segalanya itu adalah ad-dunya yang disebutkan. Ad-dunya dipanggil ad-dunya kerana dianya adalah satu dunia, iaitu yang rendah kedudukannya. Yang keduanya dunia adalah yang dekat, dan ini iaitu yang dekat. Dekat tapi nanti kita akan pergi kepada perjalanan yang begitu jauh, iaitu akhirat. Bermakna dunia ini sebenarnya adalah perkara yang sangat berbahaya. Oleh kerana itu Nabi SAW pesan kepada seorang sahabat, Abu Dzar, ketika mana disebutkan, wahai Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bahral amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu kerana sesungguhnya lautan itu dalam. Maksud lautan di sini kata para ulama, maksudnya adalah dunia. Dunia ini dalam. Kalau jatuh, dia boleh tenggelam di dalamnya. Oleh kerana itu, kita nak selamat dekat dunia ni, kita kena ada kapal. Kita kena ada kapal. Kapal kita terbina dengan apa? Dengan ilmu. Kapal kita terbina dengan apa? Amal. Kapal kita terbina dengan apa? Ikhlas. Kapal kita terbina dengan apa? Wara'. Kapal kita terbina dengan apa? Dengan takut, khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kapal. Sebab itu di antaranya disebutkan bahawa kalaulah sahabat itu diibaratkan oleh Nabi kan nujum, seperti bintang. Kalau kamu sesat, kamu nak tengok apa? Kamu kena tengok bintang. Tapi hari ini kalau sesat tengok bintang pun tak jumpa jalan juga, tak tahu, tak belajar. Kalau dulu orang semua belajar tentang ilmu bintang,
tahu bintang ni bintang apa. Nanti kalau kita sesat, kita ikut bintang ni, kita selamat. Hari ni berapa banyak orang sesat kat hutan? Banyak kan? Sebab kita tak belajar ilmu tu. Sebab kita rasa apa? Kita bergantung kepada dunia moden kita ni. Dulu-dulu dia memang bergantung kepada semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibaratkan Nabi kata, kalau para sahabat ibarat bintang. Kalau kamu sesat, kamu jadikan sahabat itu seperti bintang panduan kepada kamu untuk kembali selamat. Kemudian Nabi sebut, sesungguhnya keluarga aku, kata Nabi SAW, adalah seperti bahtera Nuh, seperti kapal Nabi Nuh. Kalau kamu nak selamat, kamu kena naik atas tu. Daripada banjir dunia besar ni, yang dalam ni, kamu kena naik atas kapal tu. Bermakna sekarang ini, kalaupun Nabi mengatakan jaddidus safinah, perbaharuilah kapalmu, bermakna kamu nak kena bina kapal, bukan nak bina daripada asas. Sebab kalau kamu nak bina daripada asas, kamu tak mampu, belum siap lagi, kamu dah selamat tinggal dah. Tapi yang dimaksudkan adalah kamu naik kapal bersama mereka yang sudah pun ada bahtera yang besar tu. Tinggal lagi kamu nak kena perelokkan saja, supaya kamu tak jatuh daripada kapal itu. Jadi di safina fa innal bahrul amik, hendaklah kamu perbaharui kapalmu, kerana sesungguhnya yang namanya lautan dunia itu sangat dalam. Kalau kamu jatuh ke dalamnya, kamu mudah untuk tenggelam. Dan kalau kamu hanyut dan tenggelam dalam dunia, bermakna kamu akan menjadi orang yang rugi. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tathqilul hamla fa inna safarut tawil. Jangan kamu banyak sangat bawa bebanan daripada harta ataupun benda-benda yang kamu kumpul tu, sebab perjalanan kamu jauh. Mana ada orang musafir nak kena bawa banyak sangat, nak bawa banyak-banyak, jadi beban kepada diri sendiri. Sebab tu kalau orang pergi Mekah tu kan, pergi haji, dia bawa beg pertama semuanya sikit je, balik nanti bawa banyak. Sebab apa? Sebab nanti dia susah nak angkat, nak urus, nak tu. Jadi biasanya orang yang bijak ini dalam musafir, dia bawa yang sekadar yang perlu saja. Sebab apa? Nak bawa sendiri. Kalau orang musafir ni perjalanan jauh pula, lagilah dia perlu untuk bawa yang perlu saja. Tapi kata Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu berbekal. Dikenakan apa? Sebab yang namanya tempat yang kamu nak tuju ini perlu kepada bekal-bekal. Sebab kamu tak ada apa kecuali yang kena bergantung kepada bekal. Tapi yang tak perlu tadi, yang dimaksudkan alhamdulillah, ini yang memberatkan, membebankan kamu. Benda-benda yang kamu tak perlu, bukan keperluan, tetapi benda-benda yang apa dipanggil apa? Kehendak yang kamu rasa nafsu kamu je. Kena bawa ni lah, kena bawa ni lah, kena bawa ni, sebenarnya tak perlu pun. Tapi kamu rasa benda tu akan boleh untuk memudahkan kamu, akhirnya menjadi beban. Tapi yang sebenarnya kamu kena ada adalah zat. Zat ni maksudnya apa? Bekal. Apa bekal kita? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa khairuz zadi at-taqwa. Kamu kena bawa bekal takwa. Kat dunia ni bekal kita yang kita nak pergi mana-mana, kita kena bawa bekal. Apa dia? Takwa. Takwa ni apa? Iaitu taat kepada Allah dalam segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga takwa itu juga maksudnya takut kepada Allah di mana-mana saja, dan merasa Allah sentiasa melihat kepada kita. Itu takwa. Dan kata Allah, kata Nabi SAW, dan hendaklah kamu mengikhlaskan amalanmu, kerana yang cek amalan kita nanti yaumul kiamah adalah yang maha halus pemeriksaannya. Siapa? Allah. Saya ikhlas dah, alhamdulillah lah, ikhlas lah. Mana kita tahu? Itu kita sendiri, belum lagi orang lain. Itu tak ikhlas tu dia tu. Macam mana kita tahu dia tak ikhlas? Sebab yang cek keikhlasan ini, tak ada orang mampu untuk cek keikhlasan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup, apabila kita nak sebut tadi mengenai punca di dunia, kita nak kena tengok balik kita punya pandangan terhadap dunia macam mana. Di antaranya dalam ayat, banyak ayat yang menyatakan supaya kita faham akan diperlukan itu, sehingga Allah mengatakan lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tak capai kepada kebaktian yang sebenar sehingga kamu
menginfakkan, bersedekah dengan apa yang kamu cintai, yang kamu sukai. Bermakna itu kamu, kalau kamu nak tengok kamu sudah mempunyai pandangan yang betul kepada dunia, kalau kamu beri kepada sesuatu atau beri infak dan sebagainya adalah yang kamu suka. Kalau selagi yang kamu berikan itu yang kamu tak suka, lebih-lebihan saja, yang sudah tidak berguna, itu maknanya pandangan kepada dunia itu masih lagi ada. Dan pandangan kamu terhadap dunia itu melahirkan penyakit-penyakit itu kamu tak mampu untuk ubah. Ini cerita kita nak betulkan kan? Kita nak betulkan, bukan cerita nak dengar ayat, tak. Ini cerita kita nak buat ni. Jadi dengan kita sanggup untuk mengorbankan apa yang kita cinta dekat dunia ni, benda-benda yang kita suka ni, itu bukti pandangan kita dah betul kepada dunia. Yang keduanya adalah dengan kita fastabiqul khairat, yang kita lumba bersegera adalah urusan akhirat berbanding daripada urusan dunia. Itu maknanya pandangan kita kepada dunia betul. Mana yang kita dahulukan, urusan akhirat atau dunia? Kita tak nafikan. Nabi SAW sendiri ketika mana dengan keluarga, Sayyidina Aisyah kata kalau balik rumah Nabi ni senyum, Nabi akan bantu, Nabi akan penyayang. Nabi boleh tidur di atas rimba Sayyidina Aisyah. Nabi bermanja dengan isteri-isterinya dan anaknya. Nabi SAW membantu di rumah. Tapi kata Sayyidina Aisyah, ketika azan, dengar Bilal azan, Nabi seolah-olah tak kenal kepada kami. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi tak kenal. Nabi seolah orang lain. Subhanallah. Sebab apa? Sebab yang mana? Panggilan mana ni? Yang ni yang kita sebutkan tanda kalau kita betul-betul faham kepada dunia, fastabiqul khairat. Yang kita nak kena lumba, nak pergi adalah tentang kebaikan untuk akhirat khususnya. Dan yang ketiganya adalah kalau kita ambil berat untuk betulkan batin kita, ruh, jiwa kita, hati, itu tanda kita betul di dalam, insya-Allah betul di dalam kita memandang kepada dunia. Sebab kalau kita sibuk fizikal, cantikan, produk ketika rumah tu tak tahu yang mana satu dah pening dah. Banyak sangat. Yang ni kata bagus kita beli, yang ni kata bagus kita beli. Yang kata sakit badan cepat-cepat kita pergi ubat ke rumah pun Allahu Akbar, tengok almari, tengok macam farmasi lah. Contoh apa suplemen dengan vitamin dan macam-macam. Itu fizikal. Untuk cantik pula atau kita bersih badan, sabun pun macam-macam, shampoo pun pening dah rambut. Maknanya memang sibuk fizikal ni. Itu belum lagi, itu tubuh badan, belum rumah lagi macam-macam lagi yang kita tu kita fikirkan yang ini letak apa, yang ini nanti pergi mana. Halaman rumah, sekeliling kita. Maknanya kalau kita pentingkan seperti itu tak salah, saya tak kata salah. Tapi sejauh mana kita juga turut penting yang kita nak dahulukan adalah kebersihan jiwa kita, hati kita. Tapi kita tak peduli dengan kebersihan jiwa. Lantaklah orang kata tak sombong apa, lantaklah. Tapi aku nak ni bersih, cantik, orang tengok aku. Bermakna dia ada penyakit, bermakna dia tetap salah pandangan terhadap dunia dan dia mendahulukan dunia daripada tempat yang pandangan Allah. Betul kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nak balik kepada Allah dengan hati sejahtera ni. Akhir. Tanda kita ni terlalu cek, kita nak kena cek hari-hari hati kita ni. Macam mana nak cek? Kan kita kata macam mana nak tahu Ustaz hati kita ni bersih ke tidak? Betul ke tak tidak kita dengan pandangan dunia ini? Macam tu kan? Okey. Dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ni selalu pun disebut oleh Ustaz hadis Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah fa iza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ada dalam diri kita seketul daging. Kalau baik daging itu, baiklah seluruh jasad kita. Kalau tak baik daging itu, tak baiklah seluruh jasad kita, itu adalah hati. Dalam hadis itu yang kita faham, kalau hati kita baik, bermakna seluruh daripada anggota badan kita itu baik. Hadis itu juga memahamkan kepada kita bagaimana untuk mengukur hati kita. Macam mana? Kalau sekiranya mata kita tengok kepada benda-benda yang maksiat,
ataupun yang melalaikan betul-betul. Dan seronok, kita seronok, shock. Manakala kita senang hari ni, perbandingan senang, kita buka TV, jangan buka lah, kan contoh orang buka TV, dia tengok siaran. Kalau siarannya itu yang menari, yang buka-buka tu, yang itu, seronok dia, enjoy, mata dia tengok. Bermakna dia punya hati ada masalah. Ini cek hati masing, bukan cek hati orang lain. Hati dia tu busuk lah, hati dia tu kotor. Bukan masalah kita nak cek hati orang lain, sebab hati orang, hati-hati itu hanya yang diketahui hanya Allah. Tapi kita boleh untuk cek hati kita sendiri. Itu pandangan. Yang keduanya, apa yang kita ucapkan. Kalau kita hari ini, dalam hari ini kita bercakap yang baik-baik, Al-Quran kita baca, yang kita sebutkan zikir, selawat, yang kita kalau jumpa pun, apa khabar, sihat, Masya Allah, Alhamdulillah, semua cerita baik-baik, tak cerita orang lain, aib orang lain. Ceritanya itu tentang benda-benda yang membawa faidah, cerita tentang Rasulullah, cerita pasal para amal saleh. Bermakna ini bawa gambaran kepada hati. Tapi kalau cerita dia seronok, masa tu cerita tentang aib orang lain, gosip dan sebagainya, bermakna sebenarnya kita boleh tahu tak macam mana kotornya, teruknya hati kita. Itu masuk hadis tu. Itu dia telinga kita. Kita seronok dengar apa? Qasidah ke, nasyid, ataupun yang kita seronok adalah lagu-lagu yang bukan-bukan, atau umpatan, gosip dan sebagainya. Kalau itu yang kita seronok, itulah gambaran hati kita. Pergi kepada seluruh anggota badan kita, hatta kepada tangan kita yang kita gerakkan, dan kaki kita suka melangkah pergi tempat mana. Itu semua gambaran kepada hati. Dan itu cara kita nak cek hari-hari hati kita macam mana. Sebab apa saya suruh cek hari-hari? Sebab kita ni mati nanti dah. Yang kita katakan tadi, yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Ada orang sibuk kata nanti apalah kalau mati nanti, tapi hati dia macam mana? Kalau nak tahu hati seseorang itu nak balik kepada Allah macam mana, kena cek macam mana perbuatan dia setiap hari. Kalau mata dia selesa tengok maksiat, maknanya dia memang ada masalah dalam hati. Kalau lidah dia selesa untuk mengumpat, cakap yang keji dan sebagainya, itu ada masalah hatinya. Kalau telinganya juga selesa untuk dengar yang bukan-bukan, ada masalah dalam hatinya. Kalau pemikirannya juga memikirkan selalu perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya, ada masalah dalam hatinya. Semuanya itu adalah gambaran kepada hati seseorang. Dia boleh tahu yang mana yang kita enjoy, yang mana yang kita suka. Tapi kalau yang kita suka itu apa yang diridai oleh Allah, apa yang kita suka itu apa yang disukai oleh Allah, insya-Allah itu adalah gambaran mudah-mudahan hati kita itu sudah dibersihkan atau sudah pun mula dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Jadi apabila kita sebut tentang syirik yang tersembunyi, saya nak bawakan sedikit kelainan dalam perbincangan kita untuk kita sedar. Walaupun saya tahu sebenarnya tumpuannya kepada riya contohnya, ataupun syirik yang nyata seperti mana orang kata tangkal, orang mengatakan tentang jumpa dukun, orang yang mana itu saya rasa banyak dah dibincangkan. Dan insya-Allah kita terlindung daripada syirik jali ini yang jelas-jelas ni. Kita banyak terlindung dan alhamdulillah. Tapi yang kita sangat bimbang adalah dengan dunia yang dibentangkan di depan kita, menyebabkan kita lupa kepada Allah. Bila lupa kepada Allah, lahirlah sifat-sifat yang membawa kepada keburukan di dalam hati kita. Dan sifat-sifat itu juga boleh membawa kepada syirik kepada Allah, seperti takaburnya, seperti iblis takabur kepada Allah, sombong, tak mau dengar, tak mau taat, kemudian beri syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa penciptanya Allah. Begitu juga dengan sifat riya dan sebagainya. Semuanya puncanya adalah dengan pandangan yang salah terhadap dunia. Allah a'lam. Kalau ada pertanyaan, saya memang sengaja berhenti lebih masuk supaya tak ada tanya. Tapi tak apalah kalau ada tanya macam mana. Saya nak minta maaf tadi lambat. Jack kita di perjalanan, minta maaf. Kalau yang ready nanti insya-Allah mudah-mudahan masa kita menunggu itu diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan saya kalau minta maaf kalau saya cakap perlahan, sebab satunya saya punya ni belum baik lagi. Ada buka Bukit Panas di dalam. Ketika di Mekah dulu lagi dari Mekah dia alhamdulillah banyak oleh-oleh daripada Mekah bawa insya-Allah. Ketika ditanya kepada saya sebab saya di sana sebagai pembimbing
ada kelas, ada. Jadi terpaksa tangguh lah. Beberapa orang kata Ustaz pun sakit. Ada orang yang kata Ustaz ni macam tak ada sakit lah kan. Sebab apa? Sebab tu kita berbimbing, kita kena sihat kan? Berbanding daripada orang-orang yang pertama pergi haji ke apa nah. Tapi kita yang selalu pergi haji, kita selalu sakit. Saya memang kalau sakit tu kat Mekah. Wah, pemilihan sakit tu di tempat yang sebab apa sebenarnya? Sebab banyak dosa. Kan dengan sakit itu menggugurkan dosa. Jadi mudah-mudahan dengan sakit, demam di sana tu Allah gugurkan dosa insya-Allah. Jadi apabila kita sakit sebenarnya kita kena syukur. Sebab apa? Sebab dengan sakit itu menggugurkan dosa dan juga mengingatkan kita kepada Allah. Dengan sakit itu mengingatkan kita kepada Allah. Itu maksudnya. Seperti mana kalau kita nak syukur kepada Allah, kita kena macam mana nak syukur kepada Allah? Kita kena beramal. Okey. Kalau kita tanya, saya ni agak-agak dah sampai kat tahap kesyukuran yang betul kepada Allah. Kan? Okey, saya bagi senang je ukuran dia. Nabi SAW bersyukur sampai macam mana? Macam mana Nabi bersyukur? Ketika mana Sayyidina Aisyah tanya kepada Nabi kan, Nabi kata afala akunu abdan syakura. Sebab apa? Sebab Nabi beribadah sampai bengkak. Jadi agak-agak ada lah kita yang beribadah sampai bengkak kaki. Kalau tak ada belum lagi syukur lagi cukup. Nah, kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau seseorang itu mengeluh pada kesakitannya ataupun dugaannya diterima, adakah itu jatuh kepada syirik? Baik. Soalan dia, adakah kalau kita sakit, menetiba kesakitan, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk terjatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, baik. Apabila seseorang itu sakit, kemudian dianya mengeluh, tengok apa keluhan yang dia keluhkan. Kalau yang dia keluhkan itu adalah sukar, payah, sakit, seperti mengeluarkan suara aduh sakitnya, maka ini tidaklah membawa sehingga syirik kepada Allah SWT. Dan dia juga tidak bermakna seseorang itu tidak sabar. Tak semestinya. Kalau selagi perkataannya seperti itu, sakit, aduh, sebab dia nak luahkan, ataupun dia cara seperti Nabi SAW sendiri ketika sakit mengeluarkan suara. Nabi sendiri kalau sakit bunyi bukan bermakna Nabi SAW tak terima kesakitan itu, tapi yang dibimbangi boleh membawa iman kepada syirik ataupun kepada mereka yang tidak rida kepada Allah adalah aku mengatakan, kenapa aku ditimpakan seperti ini? Kenapa tak orang lain? Kenapa aku mesti diuji begini ya Allah? Kenapa aku sakit macam ni? Kau turut sangat kau beri kepada aku. Tak terima. Yang ini yang dimaksudkan. Sebab itu Nabi SAW ketika mana Sayyidina Ibrahim, iaitu anaknya Ibrahim, meninggal, Nabi SAW menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, menangis ya Rasulullah, air mata ya Rasulullah. Seolah sahabat mengatakan, kamu ya Rasulullah tak patut menangis, sebab kamu adalah yang kena rida dengan Allah. Sebab yang dipahami oleh para sahabat, air mata yang mengalir itu adalah tidak rida. Salah, kata Nabi tak. Air mata yang mengalir, sedih itu adalah fitrah. Tapi yang tak boleh kamu kena jaga, yang kena kamu kena jaga adalah lidah kamu. Iaitu, ya Allah, kenapa kau ambil dia ya Allah? Kenapalah dia mati begini ya Allah? Yang itu yang tak boleh. Ada pun menangis, sedih, merasa kehilangan, ini adalah fitrah, kata Nabi SAW. Nabi sendiri juga menangis dalam beberapa keadaan kehilangan, baik itu anak dan sahabat. Nabi pernah menangis ketika mana dengan khabar Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib syahid. Nabi menangis. Bahkan suara tangisan Nabi didengar oleh para sahabat, dan Nabi itu, para sahabat itu menangis bersama dengan Nabi. Maknanya tak salah. Dan tadi itu kita tak salah. Tapi mengeluh yang masukkan macam mana? Kalau mengeluh, aduh sakit, itu keluhan seperti itu normal memang. Tapi kalau dia kata, kenapa aku begini sakitnya, kenapa ya Allah, mempersoalkan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, yang ini yang boleh membawa mungkin sampai kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rida kepada Allah. Baik. Ya.
Kalau mungkin ada orang yang sebelum ini pernah melakukan perkara yang boleh membawa syirik kepada Allah, seperti menilik nasib, kan, menenung nasib, iaitu mendahului daripada ketetapan Allah. Orang tu nasib kan begitu. Yang keduanya, kalau dia pergi kepada bomoh atau dukun, yang mana dia minta bantuan dengan menyampingkan Allah SWT, maka disebutkan Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkan kepada Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Tapi saya dah sebutkan tadi, yang dimaksudkan tidak diampuni oleh Allah iaitu apabila dia tidak bertaubat dan dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Adapun kalau dulu dia pernah buat dari perbuatan-perbuatan yang boleh membawa syirik kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia buat itu dengan sebab kejahilannya, lebih-lebih lagi akan diampuni oleh Allah. Kalau dia sedar sekalipun dan kemudian dia sedar dan mohon keampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa seluruhnya, apa saja, hatta kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya ialah kalau dia dalam keadaan tidak bertaubat, melakukan syirik kepada Allah, bermakna kalau dia adalah jadi yang jelas sehingga boleh jatuh murtad kepada Allah, maka sepanjang daripada kesyirikannya kepada Allah, segala amalannya tak diterima oleh Allah. Bermakna kalau dia, nasallallahu alaihi, setahun dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia kena qada solat selama setahun, sebab solatnya itu yang sebelum-sebelum ini tak diterima, puasanya dan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah. Iaitu murtad, dia punya ibadahnya tetap wajib bagi dia, cuma dia tak sah dan tak boleh untuk ibadat. Kalau dia bertaubat, dia kena qada balik. Itu dia beza dia. Tapi taubatnya diterima oleh Allah. Seorang datang kepada Ibn Abbas, dia tanya, saya bimbang juga, saya bertanya kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, dalam Quran Allah SWT menyatakan tentang dosa orang yang membunuh. Dalam Quran Allah SWT menyatakan barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka Allah SWT akan murka kepadanya, Allah tidak akan memandang kepadanya, dan Allah SWT tidak mengampuni kepadanya. Maka datang seorang kepada Ibn Abbas mengatakan, wahai Ibn Abbas, saya ni datang dalam keadaan sangat tak puas hati dan marah dengan seseorang, dan saya geram, saya nak bunuh dia. Saya nak tanya dulu sebelum tu, kalau saya bunuh seseorang, kalau saya bertaubat, adakah taubat saya akan diterima oleh Allah SWT? Kata Ibn Abbas, taubat itu tak akan diterima oleh Allah. Taubat orang membunuh ni tak diterima oleh Allah. Ya. Dia pun keluar. Kejap lagi datang seorang lagi. Ini semua orang ramai ni, anak-anak murid dia. Wahai Ibn Abbas, orang datang, aku telah membunuh seseorang. Kalau sekiranya saya bertobat kepada Allah, adakah taubat saya diterima oleh Allah? Kata Ibn Abbas, taubat kamu diterima oleh Allah. Kejutlah yang lain-lain ni. Tadi tak dikata tak diterima, yang ni diterima. Kata Ibn Abbas, tadi ni dia baru niat nak buat. Kalau sekiranya saya kata, taubat kamu Allah terima, dia pergi bunuh orang tu. Tapi yang ni dia dah buat dah. Maka saya pun cakap akan diterima oleh Allah. Bermakna kadang-kadang jawapan itu bergantung kepada penyuhan. Jangan main-main. Ada orang kata, kalau macam tu Allah terima taubat, saya lepas ni nak buat syirik kepada Allah, betul nak taubat kepada Allah. Jangan main-main. Sebab apa? Sebab ada orang yang cita-cita untuk buat maksiat dengan harapan nanti Allah akan ampunan kepada dia, dan dia akan tertipu dengan janji itu. Jadi hati-hati, jangan sampai buat daripada amalan tersebut. Hadirin hadirat, saya nak tutup lagi. Last, untuk kita nak cek hati kita, saya sebut tadi ni, nak cek hati kita ni betul-betul atau tidak, dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya kata kita ni selalu sibuk tentang orang lain, tapi Nabi tengok ketika mana dia di Taif, disebut hijrah kan, cerita ni sebab hijrah. Nabi berdakwah di Taif selama sebulan, dan riwayat mengatakan ada kata 2 minggu. Nabi pergi selalu, dan Nabi disambut dengan apa biasanya? Dengan balingan batu dan caci maki. Hari-hari tau.
Kalau kita sekali je, tak adalah kan. Kena banding pula. Kalau saya datang je kena banding, memang tak datang. Tapi Nabi tak cari sebab Nabi sungguh-sungguh. Dan disebutkan oleh Zaid bin Harithah yang teman kembali dalam keadaan seperti itu berapa banyak kali Nabi pingsan kena bandingan itu. Dan Nabi duka. Sampailah ke puncaknya Nabi pergi berlindung sebab diusir sungguh-sungguh dengan keadaan yang lebih dahsyat. Nabi berlindung di dalam satu kebun anggur. Okay, saya nak highlight di sini, tengok hati Nabi SAW. Kalau hati yang kata bersih ni, yang kata-kata tak tengok kepada dunia, tak tengok kepada kepentingan, tak tengok kepada sanjungan. Ini semua benda-benda yang kata-kata dunia tadi ni, yang kata boleh bawa riak sombong ni. Nabi ketika mendoa itu, Nabi doa kepada Allah, betul tak? Dan doa ini selalu kita dengar kan? Allahumma inni ashku ilaika quwwata da'fu quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada kamu. Tengok, mengadu kepada Allah tak? Bermakna kita nak kena selalu mengadu kepada Allah. Tapi yang kita nak mengadu ni apa yang Nabi mengadu ni? Nabi mengadu tentang lemahnya dirinya, kekuatan yang ada pada dia, dan kurangnya perancangan. Macam tu lah dengan strategi dakwah aku ni yang lemah, ya Allah. Nabi mengadu tentang apa? Tentang kelemahan diri. Kalau kita masih kena balik untuk kita mengadu tentang apa? Tentang tu lah. Ya Allah, dia orang tu teruk, ya Allah. Dia orang tu, ya Allah, kena laknat mereka, ya Allah, ya Allah, dia orang tu memang. Betul tak? Kita kan selalu kena juga kadang-kadang dengan manusia, makhluk. Tahu kita mengadu apa? Allah, dia ni, Allah buat aku begini, Allah dia begini, Allah buat aku begini. Pergi jumpa ustaz pun begitu juga. Ustaz, saya ni ada orang, semua orang. Minta maaf jangan takut jumpa saya. Tapi itu kadang-kadang kita dah selalu mengadu tentang orang lain. Kita kurang mengadu tentang kelemahan diri kita. Nabi tadi mengadu tentang apa? Kelemahan diri Nabi SAW. Okey, kemudian setelah itu ditawarkan Nabi untuk nak empapkan batu. Tengok Nabi punya doa. Dan kita makruf dan tahu doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tengok, bersih je hebatnya hati Nabi SAW ni. Nabi doa Allahumma hdi qaumi. Maksudnya apa? Pertama, yang ada tiga pertama. Pertama, Nabi doa baik ke buruk? Baik untuk orang. Kalau kita ni betul-betul pandang dunia betul, bermakna kalau apa saja orang tu, kita akan doa kebaikan. Kemudian qaumi, Nabi nisbahkan lagi kaum itu dengan dirinya. Allah berikan hidayah kepada kaum aku. Kalau kita tak ingin nak nisbahkan orang yang benci kita tu dengan kita punya geng, betul? Kita tak akan masukkan dia dalam kumpulan kita. Oh, tak adalah, itu bukan aku punya, bukan kumpulan saya ni. Sebab apa? Sebab tak suka. Sebab dia buat saya tak bagus. Tapi Nabi tak. Nabi tetap cakap itu kaum saya. Kemudian Nabi mengatakan fa innahum la ya'lamun. Mereka tak tahu, ya Allah, untuk nak bagi tahu bahawa Nabi ni sangka baik. Nabi kata dia tak tahu. Mereka kalau tahu, ya Allah, mesti dia ikut, ya Allah. Bagi harapan Nabi. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, ya Allah, kalaupun mereka itu tidak beriman, tapi aku harapkan akan lahir dari sulbinya zuriat-zuriat yang akan membantu kepada agama ini. Jauhnya pandangan Nabi SAW itu. Nah juga kalau tak dia, yang lain akan dapat kebaikan. Kalau kita 7 keturunan kita sumpah. Orang buat tak baik, 7 keturunan kita sumpah dia. Nabi tak zuriat dia, kalau dia tak boleh pun zuriat dia, insya-Allah. Jadi kita kena betulkan balik hati kita. Tapi semua itu akan boleh berlaku kalau kita hilang penyakit-penyakit tadi, cinta dunia, takabur, sombong, riak dan sebagainya, yang mana ianya boleh membawa syirik kepada Allah. Tapi kalau kita sampai ke itu, maknanya kalau malam-malam kita berdoa kepada Allah, tengok apa yang kita adukan, apa yang kita sebutkan, itu lambang juga tanda hati-hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah membersihkan hati-hati kita dari sifat mazmumah dengan sifat-sifat mahmudah. Diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang beramal dengan penuh
keikhlasan, berikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayang di antara manusia dan husnudzan di antara kepada Allah dan kepada makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketinggian daripada kedudukan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosa-dosa kita ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dan juga ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa yang kami sedari, yang kami tahu dan yang kami tak tahu ya Allah, ataupun mungkin ada di antaranya perbuatan-perbuatan kami yang menyebutkan dan mensyirikkan kepadamu ya Allah. Maka ampuni kepada kami ya Allah daripada segala dosa, baik itu daripada syirik, daripada dosa-dosa sama ada yang kami tahu dan yang kami tak tahu, yang nyata dan yang tersembunyi, yang dahulu dan yang akan datang, yang besar dan yang kecil ya Allah. Ampunilah kepada kami sebagaimana Kau janjikan bagi orang-orang yang bertaubat dan memohon keampunan. Engkau Al-Ghafur, Engkau Al-Afu, Engkau At-Tawwab yang menerima taubat. Terimalah taubat dan ampuni dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, begitu juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami sayang kepada